Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wa ila jami'al arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Salawat al-anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar
وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن نزار ابن عاد ابن عدنان هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معad ابن عدنان. Kali ini tuh ada apa-apa semua. Huwa sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab
ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihrin, ibni Malik, ibni Nadar, ibni Kinana, ibni Khuzaimah, ibni Mudrika, ibni Ilyas, ibni Mudar, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan. Alhamdulillah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ya ibadallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Ketinggian, kemudian kita rafakkan, kita tinggikan kepada Allah Azza wa Jalla atas kurniaannya, atas limpahan daripadanya. Dapat lagi kita bersua wajah pada pagi ini untuk sama-sama kita bermuzakarah, berbincang ilmu. Sama-sama kita mendalami, menghayati sirah perjalanan hidup kekasih-kekasih Allah. Lelaki-lelaki ampuh yang berada di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Lelaki-lelaki yang dijamin surga ketika hayat mereka. Yang mana kita masuk kepada Sayyidina Umar Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Yang mana kita telah berhenti pada muka surat 61. Tak kala Umar berputus asa. Muka surat 61. Tak kala Umar berputus asa. Okey, sebelum saya terlupa, ni ada jemputan Majlis Maulidur Rasul, Malam Cinta Rasul, Surau, Taman Sungai Ara, Taman Pagar Buluh. Surau Mustaqim tu kah? Ya? Bukan. Penceramah Ustaz Izzat Hambali 29 Oktober. Sabtu ni lah, selepas maghrib. Itu cara dia, lepas solat maghrib ada selawat, kemudian ceramah Cinta Rasul. Tajuk sedap nak, tiket ke syurga, insya-Allah. Kemudian solat Isya, jamuan nasi, yang ni nak dengar. Dan bersurat. Okey, nak jemput hadir siapa yang berkelapangan tu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada sirah jejak perjalanan seorang sahabat yang hebat. Orang kedua di sisi Nabi SAW selepas Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana kita telah pun membaca susur galur nasab keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita tahu kalau di sebelah ayah dia daripada suku Adi. Suku Adi ni akhirnya pada jalur yang keempat, kelima bertemu dengan Quraisy. Bila Quraisy masuk kepada nasab Rasulullah juga. Kalau di sebelah mak dia, ingat tak lagi? Kita baca minggu lepas mak dia nama apa? Hantamah. Kan? Betul tak? Pandai pun. Hantamah. Dia mai daripada susu galur Maz'um. Ataupun Mahzum. Maz'um pun boleh. Boleh disebut. Dan kedua-dua susu galur dia ni bertemu kepada Quraisy balik. Adalah daripada keturunan, bertemu nasab dengan keturunan datuk nenek moyang Nabi SAW. Yang mana sedikit ulasan pada minggu yang lalu, kita berhenti setakat peribadi Sayyidina Umar Al-Khattab memiliki peribadi yang cukup tegas.
dalam satu-satu keputusan dia adalah seorang yang berprinsip. Kalaulah dia percaya dengan benda tu betul, dia akan buat sesungguh-sungguhnya. Nah, tapi kalau dia tahu kata benda tu salah, dia akan perangi sehabis-habisnya. Itu sifat Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang mana bila mana dalam otak kepala dia telah pun diprogramkan mengatakan Lata dan Uzza itulah Tuhan yang layak disembah, yang telah pun memelihara keturunan nenek moyang, maka dia terima yang itulah, yang tu yang dia dapat, yang dia terima. Sampailah kepada masa Islam masuk ke bumi Mekah melalui wahyu Jibril alaihi salam, melantik baginda Nabi SAW sebagai Rasul. Bermulalah satu agenda, yakni agenda baginda SAW untuk mengajak umat manusia yang pada ketika itu bermasalah sangat-sangat dengan masalah jahiliah. Anak perempuan yang ditayam hidup-hidup, wanita yang diperdagangkan, wanita dijadikan bahan-bahan barang-barang permainan, tidak mempunyai harga. Dan Rasulullah diutuskan di tengah masyarakat yang sakit akidah, sakit akhlak. Dan di antara orang yang memiliki penyakit yang paling kuat tu Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab ni dia dikenali seorang yang tegas, seorang yang hebat. Dia ni, dia tak duduk di rumah. Dia banyak duduk di pasar Ukaz. Dia duduk di pasar Ukaz tu sebab dia kerja dia bergusti. Tapi gusti Arab ni dia pun pakai gusti tangan. Yang lawan tangan tu. Dia dan Rukanah di antara orang yang terhebat lah. Sayyidina Umar dengan Rukanah orang yang terhebat bermain gusti. Tapi dengan Rasulullah kalah. Makna Rasulullah lagi hebat. Lagi kuat Rasulullah ni. Dan bila mana kita cerita minggu lalu, dia ditawarkan dengan sebahagian daripada kekayaan milik pembesar-pembesar Quraisy, dengan wanita-wanitanya, dengan araknya, janji yang dibunuh Muhammad. Dia bergegas nak dibunuh, tiba-tiba dia jumpa di perjalanan dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Nuaim. Nak pergi mana ni Umar? Laju sangat. Dia kata aku nak pergi bunuh Muhammad. Aku nak bawa balik kepala dia saja. Dengan begini-begini imbuhan yang bakal aku perolehi. Tak usah dia kata. Padahal dua-dua tu dah Islam dah. Hampa bercakap macam hampa dah murtad, dia kata. Tak, dia kata hampa tengok adik yang murtad dulu. Adik kau yang lebih dahulu murtad. Mereka kalau keluar daripada agama nenek moyang mereka tu dia panggil murtad. Lepas tu dia pun pergi kan. Dia cerita minggu lalu macam mana dia kembali. Dia kembali kepada rumah adik dia. Adik yang bernama Fatimah binti Al-Khattab. Diajar oleh seorang sahabat. Siapa ingat sahabat dia nama apa? Guru tuition saya kata minggu lepas. Khabab Al-A'rad. Kan? Dia dengan suami dia, apa dia buat? Dia ketuk pintu sampai bergegak pintu-pintu tu. Suami Fatimah binti Al-Khattab pergi buka pintu, nampak dia dah ada di depan pintu. Siapa nama suami Fatimah Al-Khattab? Sa'id bin Zaid. Sahabat ke-10 di Jannah Syurga. Sahabat kedua, sahabat ke-10 di Jannah Syurga. Sa'id bin Zaid. Apa dia buat? Dia pukul Sa'id dulu Dia pukul Sa'id dulu sampai Sa'id jatuh pingsan. Khabab lari menyorok di belakang rumah. Tinggallah Fatimah kena pukul, kena berdampak, kena tumbuk sampai dia bila dah tengok suami tu kena teruk, dia cuba nak membantulah, dia nak tolonglah keadaan suami dia. Dia nak jadi galang ganti kalau dalam bahasa tua kita kata kemudian Fatimah kata, hari ini perhitungan kita yang terakhir, kalau hang nak bunuh kami pun bunuhlah.
kami rela mati namun untuk menukar akidah tidak sesekali. Dia jadi heran, dia kata, aku heranlah dengan agama yang dibawa oleh Muhammad ni. Hampa sanggup mati. Sanggup mati. Dia kata, Bilal tu kena punya teruk. Aku nak pergi bunuh awal-awal, dia tak bagi, dia nak seksa. Lepas, sihat. Aku heran, dia kata. Apakah yang telah Muhammad racuni fikiran-fikiran kamu? Kata Fatimah, tak lain dan tak bukan. Sesungguhnya, Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah satu agama yang terbaik, agama yang terulung, bukan agama baru. Tapi dia adalah agama asal nenek moyang kita. Itu agama yang asal. Kemudian dia kata, kalau kita tengok sini sambungan, tak kala Umar berputus asa dan menyaksikan keadaan adiknya yang berdarah, dia menyesal dan malu lalu berkata, berikanlah kepadaku kitab yang ada pada kamu itu biar aku membacanya. Adiknya menjawab, sesungguhnya kamu itu najis. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Mandilah dulu. Lantas Umar pergi mandi. Setelah kembali dia mengambil lembaran yang dimintanya tadi. Lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata dengan takjub, sesungguhnya ini adalah untaian nama yang baik lagi bersih. Dia meneruskan bacaannya, yakni Taha, hingga sampai kepada ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Yang bermaksud sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Umar pun berkata, betapa indah dan mulianya kalam ini. Bawalah aku menemui Muhammad. Setelah mendengar ucapan Umar, Khabab terus keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian dia berkata, bergembiralah Umar, sesungguhnya aku berharap doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Khamis yang lepas dimakbulkan untukmu. Baginda telah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Abu Jahal bin Hisham. Ketika ini Rasulullah berada di rumah yang terletak di kaki bukit Safa. Okey. Dalam sirah Nabawiyah ma'as sahabaiyah, bersama dengan sahabiyah, bersama dengan sahabatnya, menceritakan bagaimana keadaan Umar bila mana dia menyesal atas perbuatan pukul adik dia sampai berdarah, adik ipar dia sampai pingsan. Dia kata, tadi aku dengar hangpa baca sesuatu. Kata adik dia, hang tak bersih, hang kena pergi mandi. Sebab apa? Sebab pertama dia mabuk. Kedua, memanglah apabila kita nak berhijrah, sunat mandi, sunat taubat. Untuk orang yang kalau dia jumpa kita, dia kata dia nak bertaubat. Sunat suruh dia mandi sunat taubat. Macam mana mandi sunat taubat? Macam mandi wajib. Bersihkan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Termasuk buang segala yang celah-celah di kulit. Dan kemudian barulah dia mai kembali menghadap dengan adik dia. Dia minta lembaran tersebut. Lembaran yang dibawa oleh Khabab bin Al-Arab. Khabab bawa iaitu surah Taha ayat 1 hingga 14. Kebetulan surah tu baru turun. Khabab ni di antara sahabat yang pandai menulis. Tulis. Terus mereka ni kalau dapat satu-satu ayat, satu-satu wahyu, terus nak sebar. Sebab tu yang Nabi sebut, baligh anni walau ayah. Sampaikan apa juga yang hampa dengar daripada aku walaupun satu ayat. Tu yang kata kita tak pandai. Kita tak pandai. Tapi jangan nanti pandai baru nak mengajar. Mengajarlah sampai pandai. Dapat sikit. Tapi sudah tak tu je lah yang aku belajar. Tak ni aku belajar. Jadi kita sebarkan, sebab di dalam kita menyebarkan ilmu, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi ilmu pengetahuan dalam diri kita. Jadi Khabab ni dia dapat dia nak bawa terus kepada Sa'id bin Zaid. Dia memang akrab dengan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid kata, jom pergi ke rumah. Pergi ke rumah. Kalau di sini sekejap lagi orang dengar, orang bagi tahu dekat abang Fatimah lagi susah. Rupa-rupanya memang orang nak bagi tahu.
Kenapa Nu'aim dia bagi tahu kepada Abu Bakar, Umar Al-Khattab, kata dia masuk Islam? Sebab Nu'aim nak pergi selamat Rasulullah daripada dibunuh oleh Umar Al-Khattab, nak melengahkan masa. Jadi yang tak sampai lagi kat Muhammad, aku tengok dia yang dulu. Melengahkan masa. Dalam masa yang sama, Nu'aim boleh patah balik, bagi tahu kepada Rasulullah yang Umar Al-Khattab dalam perjalanan, agar Rasulullah bersiap sedia sama ada nak lari daripada tempat persembunyian tersebut. Dan ketika mana Khabab melepaskan helaian atau kita kata tulisan wahyu daripada surah Taha ayat 1 hingga 14 ini, disambut oleh Fatimah. Apabila diminta oleh abang dia setelah suci, dia bagi baca. Perkataan kalam pertama surah Taha dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang begitu hebat, satu-satunya ayat yang dikatakan sirah mencatatkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Waktu awal-awal hendak diturunkan di muka bumi ni, pokok-pokok yang ada, bukit-bukit yang ada, semua lari ke tepi. Lari ke tepi, memberi laluan kepada kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kerana di situ ada terkandung 3 nama Allah yang mulia. Itu Bismillah, Allah yang pertama, Ar-Rahman yang kedua, Ar-Rahim yang ketiga. 3 nama Allah yang terkandung itu. Dan waktu membaca Bismillah, dia dapat menggeletar tubuh badan dia. Sampailah kepada ayat yang ke-14 yang tercatat di dalam kitab kita ni, yang mana bila sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada umat manusia untuk menyembah Allah. Innani ana Allah, kata Allah Taala, aku ni Tuhan hampa. Bukan dia Lata, bukan dia Uzza. Aku ni Tuhan hampa. Sembahlah aku. Jangan sembah saja. Tapi aqimis salat. Dirikanlah solat. Kerana daripada kita mendiri solat, itu adalah cara kita mengingati Allah. Orang yang ingat pada Allah, orang yang bersolat. Orang yang tak bersolat, dia tak ingat pada Allah. Kalau sekadar dia bawa tasbih, kiri kanan di leher pun ada, di lengan pun ada, tapi dia tak sembahyang, dia tak ingat pada Allah. Orang yang bersolat ialah orang yang ingat pada Allah. Jadi kita zikr Allah tu, mengingati Allah yang maha besar. Dan keadaan inilah yang mana dikatakan dia rebah. Dia rebah saat membaca ayat tu. Orang Arab faham dan bacaan dia dengan penuh tasdik, membenarkan bahawasanya memanglah Allah, tidak ada Tuhan melainkan dia. Ini yang dikatakan sejarah Umar Al-Khattab memeluk Islam, yang mana ketika tu dia kata, bawalah aku pergi jumpa dengan Muhammad. Dia nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tukang bawa dia? Adik dia, Fatimah binti Al-Khattab, dan juga Sa'id bin Zaid, diikuti oleh Khabab. 3 orang ni ikut. Dan Khabab ni jalan lebih laju di hadapan. Okey, kalau nak tahu, Umar Al-Arqam bin Al-Arqam lain dia pada satu tinggalan. Kalau kita turun daripada Bukit Sofa, bukan Bukit Marah lah. Bukit Sofa, jalan agak-agak kira pintu dinding satu. 3 pintu dinding tu. Kan turun, elok-elok turun kan daripada Bukit Sofa. Ni bakal jemaah umrah yang nak pergi 2-3 hari ke 2-3 bulan ni. Saya nak beritahu. Rumah nak beritahu. Rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Elok turun kan Bukit Sofa tu. Kira pintu 1, 2, 3. Yang nombor 3 tu. Itu rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Belakang sikit tu, hak jamban tu rumah Abu Jahal. Yang kita duk pergi kencing tu. Padan dengan muka dia, kalau duk pakai pergi kencing muka dia. Hak yang depan di kaki bukit
Jabal Abi Qubais tu maulad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Abdul Muttalib. Okey. Saya suka melalui, tak pernah melalui ilmu lah. Okey. Kemudian, bila mana dia pergi sampai di situ, khabar dah ada dah. Rupanya khabar bagi tahu nikah duduk main. Jadi orang yang menunggu di depan muka pintu adalah Sayyidina Hamzah. Ni kita kata buku dengan ruang. Sayyidina Hamzah kata kepada khabar, "Antu saya takut, tak apa-apa dah. Saya takut. Biar habis." Yang khabar ni dia kata, kalau boleh suruh Rasulullah bersembunyilah lari. Rasulullah kata, "Pasal apa nak lari?" Panggil dia main. Panggil dia masuk. Dan bila mana buka pintu, nampak dia memang ada. Dengan badan dia yang basah. Dan kalau dalam sirah Nabawiyah, dia ceritakan tentang fizikal Umar Al-Khattab ni, ada yang kata kulitnya putih kuning, ada yang kata dia putih merah, ada yang kata dia sawo matang. Wallahualam. Yang mana dia di antara lelaki yang botak di depan. Ada kan yang rambut kurang di depan ni, yang botak sikit. Dia di antara lelaki tu. Walhal masa ni umur dia baru 33 tahun. Masa ni dia dah berkahwin. Ada 3 orang anak. Anak dia yang pertama bernama Abdul Rahman. Yang kedua bernama Hafsah. Yang ketiga bernama Abdullah. Yang paling masyhur Abdullah bin Umar tu. Yang meriwayatkan banyak hadis. Okey. Dalam cerita-cerita Syiah mengatakan Umar Al-Khattab pernah menanam anak perempuan hidup-hidup. Dalam hayat Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ada 6 orang isteri, 7 orang anak. 6 orang isteri, 7 orang anak. Dan dalam sirah Nabawiyah, dia tak pernah tanam anak. Tak pernah tanam anak hidup-hidup. Tapi dalam cerita Israel, dalam cerita Syiah, ada cerita kata dia pernah tanam anak dia hidup-hidup. Wallahualam. Tapi kita berpeganglah pada contoh sahih yang mana kalau dia tanam anak tu zaman jahiliah, dia baru ada 3 orang anak. 2 lelaki, 1 perempuan. Nescaya Hafsah tak hidup. Sedangkan Hafsah tu dia bagi kahwin dengan siapa? Dengan Rasulullah. Anak perempuan dia seorang tu. Wallahualam. Saya tak berani nak ulas lebih-lebih. Tapi kalau kita rujuk banyak-banyak kitab, kita akan jumpa lah. Kita boleh beza. Syiah buat kitab banyak dah. Jaga-jaga nak pergi beli kitab. Sahabat-sahabat yang tu saya. Syiah buat kitab banyak. Kita baca, kita ni ingat. Dia dah buat ayat Quran kita ingat dia ada kan. Tapi tengok Syiah. Dia cuba nak menyesatkan kita. Zaman penuh fitnah. Bermula daripada kewafatan Umar lah. Fitnah mula berleluasa. Okey. Dan kemudian bila mana Sayyidina Hamzah ni pegang lengan dia. Nak bawa masuk menghadap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar juga berada di sebelah. Yang khabar tadi punya takut lari menyorok tu, bila tengok ada Sayyidina Hamzah, dia pun boleh pegang sebelah tangan lagi. Masuk pergi sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat? Umar mengambil pedangnya, kemudian dia melangkah pergi sehingga sampai di rumah yang ditunjukkan oleh khabar tadi. Dia mengetuk dalam pintunya, seseorang yang ada di dalam berdiri. Mengintip dari celah-celah pintu. Ketika itulah dia melihat Umar sedang membawa pedang. Dia pun melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Sementara itu para sahabat cakap-cakap sama mereka dan bersiap sedia agar tidak terjadi hal yang buruk. Melihat tingkah laku mereka, Hamzah bertanya, apakah yang terjadi kepada kamu semua? Mereka jawab, Umar. Hamzah berkata lagi, kalau Umar kenapa? Bukakan sajalah pintu untuk dia. Dia orang kuat, dia tak takut. Kalau Umar pasal apa? Hamba semua pakat lari bercerai dah. Bukalah. Bukalah pintu untuk dia. Tak kalau pintu dibuka untuk Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam rumah. Selepas itu baginda keluar dan menemui Umar di ruangan hadapan. Baginda memegang baju Umar dan pegangan pedangnya. Kemudian menariknya dengan keras seraya berkata, tengok. Nak tahu Rasulullah kuat tak kuat.
Rasulullah pergi menghadap dia, Rasulullah rentak baju dia. Sebelah tangan lagi Rasulullah pegang tangan dia yang ada pedang terunus tu. Kuat tak kuat Rasulullah? Kalau kata Umar tu punya kuat, Rasulullah lagi kuat. Walhal baginda makan pun tak banyak mana. Ni kita makan banyak, tak larat. Makan banyak-banyak, mana larat apa? Apa Rasulullah kata dekat dia? Kenapa kamu tidak berhenti daripada tindakanmu, wahai Umar? Bila anak berhenti ni, Umar? Lebih kurang itulah. Bila anak berhenti ni, Umar? Tidakkah kamu khawatir Allah akan menghinamu dan menimpakan bencana kepadamu? Sebagaimana yang terjadi kepada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Apa kena? Dia kena penyakit kulit. Walid bin Mughirah. Sebab dia menghina Rasulullah. Dia menghina ayat-ayat Allah. Walid bin Mughirah ni siapa? Bapa Khalid Al-Walid. Bapa Khalid bin Al-Walid. Dia seorang sastrawan. Puak-puak musyrikin Quraisy yang pernah berbahas dengan Nabi SAW tentang surah Al-Fatihah. Lantas menghina surah Al-Fatihah di samping dia mengakui keindahan aslub balaghah. Yang bukan ciptaan manusia. Bila mana dia menghina Al-Quran, dia meremehkan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bekukan lidah dia daripada berbicara. Lalu dia ditimpa satu penyakit yang membusuk pada tubuh badan dia menyebabkan azab sampai dia mati. Jangan hina ayat-ayat Allah ni, Jadi dia katalah, ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Maka Umar berkata, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa engkau adalah Rasulullah. Umar pun memeluk Islam dan disambut dengan petikan takbir oleh orang yang berada di dalam rumah sehingga terdengar oleh semua orang yang berada di Masjidil Haram. Umar memang individu yang memiliki keteguhan yang kuat terhadap harga dirinya. Keislamannya menyebabkan orang musyrik goyah. Mereka semakin terhina, orang Islam pula semakin membahagia, semakin kuat dan semakin yakin. Yang mana diberitakan selepas Rasulullah cekak baju dia tu, Rasulullah kata bila nak berhenti ni, nak jadi macam Walid bin Mughirah ke, dihina sampai ke tahap tu. Lepas tu dia terus mengucap kalimah syahadah. Memang asal tu dia nak memeluk Islam. Memang asal-asal dia tu dia nak peluk Islam. Tapi oleh kerana sahabat-sahabat Rasulullah yang lain takut gerun tengok dia tu. Lepas tu yang pakat berceridau lari tu. Hanya Sayyidina Hamzah saja yang berani bersemuka dengan dia. Lantas dibawa menghadap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita dah minggu lepas. Sayyidina Hamzah baru masuk Islam berapa hari? Baru masuk Islam 3 hari. Lepas tu, masuklah Islam Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab orang yang ke-40 masuk Islam. Orang yang ke-40 masuk Islam. Menjadikan jumlah cukup genap 40. Rasulullah punya seronok sebab Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, Islamkanlah mereka yang engkau kasihi. Itu di antara dua Umar. Sama ada Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Akhirnya Allah Ta'ala mengasihi Sayyidina Umar Al-Khattab. Lantas membukakan hidayah melalui pintu hati Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Islamlah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam satu hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW, tak kala Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, lepas-lepas dia menghadap Rasulullah tu, dia mengucap kalimah syahadat. Saat tu juga Jibril turun. Ni hadis sahih. Hadis sahih mengatakan saat tu juga Jibril alaihi salam turun kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya penduduk langit berbahagia dengan keislaman Umar. Penduduk langit berbahagia, bertempik, bersorak gembira menyambut keislaman yang dibawa oleh Umar Al-Khattab
Sebab tahu sesungguhnya kekuatan Islam telah pun semakin kukuh. Mula dah masuk Hamzah Asadullah. Rasulullah dah rasa kuat dah. Kemudian hantar mai. Awak Rasulullah tak kuat. Dia kuat. Tapi apabila ada samseng lagi hebat di luar tu, lagi susah lah. Bila Allah Ta'ala dah tarik orang-orang yang hebat ni mai, maka lebih hebatlah lagi Islam ketika itu, yang mana Nabi SAW menyambut dengan penuh kegembiraan. Takbir dilaungkan berulang kali. Sampai kedengaranlah suara takbir tersebut di sisi Masjidil Haram, Kaabah. Tak jauh dah daripada rumah Abu Jahal. Abu Jahal kata, harapkan pagar makan tadi. Harapkan tunjuk belok mata. Kami bagi tawaran kat dia, nak upah dia bagi perempuan, bagi harta, bagi arak. Minumlah percuma, tak payah beli. Hang tak payah duk pergi berlawan, beradu tenaga dah di pasar Mukas tu. Janji hang potong kepada Muhammad, hantar mai kat kami. Dengan dia tak balik. Dengan dia tak balik. Jadi Abu Jahal tak seronok. Benda ni dia rasa tak seronok. Dan Ibnu Ishaq ni ada antara sahabat Nabi SAW yang pandai meriwayatkan sirah Nabi dengan secara hidup. Kalau kita baca daripada sirah-sirah riwayat daripada Ibnu Ishaq, kalau puan-puan pergi kedai buku, di kedai kita tentang sejarah Nabi, kalau ditulis disusun atau ditulis semula atau dicerita semula atau dirawikan oleh Ibnu Ishaq beli. Sebab apa yang saya cerita kat perempuan ni, saya ambil daripada penulisan, susunan Ibnu Ishaq. Dia memang pandai menulis. Jadi antara sahabat Nabi SAW, tapi sahabat kecil yang pandai menulis dan menggambarkan suasana. Bila kita baca, kita rasa macam kita duduk kat tempat tu. Dan Ibnu Ishaq, dia kata, meriwayatkan dengan sanadnya daripada Umar menyatakan, tak kala aku telah memeluk Islam, aku mencuba untuk mengingati siapakah penduduk Mekah yang paling musuh pada Rasulullah. 064. Aku berkata kepada diriku sendiri, Abu Jahal, aku segera pergi menuju rumahnya, lalu mengetuk pintunya, dia pun keluar menyambutku. Selamat datang, ada apa saudaraku? Aku menjawab, aku datang mengatakan kepadamu bahawa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku membenarkan apa yang dia bawa. Dia memukul pintu rumahnya di hadapanku, lalu berkata, semoga Allah menimpakan keburukan padamu dan menimpakan keburukan pada apa yang kau anuti. Ni Ibnu Ishaq cerita, lepas dia masuk Islam tu, dia kata, siapa musuh Islam yang paling utama? Mula dia lah. Yang mana pernah satu ketika Abu Bakar pernah jumpa, dia pukul hamba perempuan dia sebab masuk Islam yang bernama Nadiah tu. Sampai dia letih, dia pukul. Habis dia letih tu, lalu Saidina Abu Bakar, hang dah tak larat pukul yang bagi kat kami ya. Sampai pingsan perempuan tu. Dua beranak dia pukul. Tak apalah, dia kata aku bagi saja. Belum tak guna. Aku tak kisah, dia kata dia nak masuk Islam, tapi orang lain kisah. Dia kira orang lain kisah. Dia bagi saja dua hamba perempuan tu. Okey. Bila mana dia masuk Islam, dia tanya siapa musuh nombor satu. Apa orang tak wani jawab, dia jawab, Abu Jahal lah dia kata. Abu Jahal lah. Taklah ke rumah dia. Tak jauh lah daripada rumah Al-Arqam ke rumah Abu Jahal tu, tak jauh mana. Dia pergi. Dia pergi ketuk pintu Abu Jahal seronok lah. Dia ni buat main dah kepala Muhammad. Tak lalai dengan dia anak. Dia aku dah masuk Islam. Allahu Akbar. Kata Pak, Abu Jahal katok pintu rumah dia ni. Ketuk pintu. Macam kita kata ketuk kepala di dinding tu. Awaklah hang masuk Islam. Aku hantar hang. Suruh dia potong kepala Muhammad. Tengok-tengok hang masuk Islam. Dan cerita Ibnu Ishaq ni, dia kata dia pukul pintu rumah dia. Pada pukul pintu rumah dia, ditutup pintu gedegang. Barakah tu tak masuk. Pasal apa? Kenapa dia tak masuk? Dia boleh je masuk sekali tendang je. Boleh terbuka lah pintu. Abu Jahal dengan dia siapa? Pak menakan dia. Dia beradik dengan mak dia.
Kan Islam ni, walau macam mana pun agama dah bertukar, hubungan silaturahim tidak akan putus. Rasulullah cukup pegang pada akhlak dan pergaulan. Hablum minan nas. Jaga. Jaga. Mungkin waktu dia nak pergi kat nak pergi rumah Abu Jahal, Rasulullah dah pesan kat dia, jangan duk pimbak dia. Jangan duk dipukul dia apa-apa. Dia dengan Pak Melaka ni lebih kurang sebaya je lah. Jadi, dia tanya lagi, rumah siapa? Ibnu Ishaq cerita dia rumah siapa? Dia pergi rumah Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa? Pak Melaka Nabi pula. Abu Lahab ni, dia punya laqab, gelaran dia Abu Hakam. Hamil buat apa? Aku nak abang kata aku dah Islam. Punah kerana. Dia pun tak berani buat apa. Bila dia faham kata ni, dia pun cuma pukul pintu je. Dia pun tak pukul dia pun pukul pintu. Dia kata aku heran. Dia kata aku abang Islam, dia pun semua pakat lari. Pakat lari masuk dalam rumah. Pakat pukul pintu, tendang pintu, tumbuk pintu, menyesal. Tak kira dah. Awak lah masuk Islam Umar, oi. Kami doa kat hang, pasal masuk Islam. Dia kata lagu tu lah. Okey, kita tengok apa Ibnu Jauzi kata. Sementara itu Ibnu Jauzi menyebutkan bahawa Umar menyatakan dulu, jika seseorang meluk Islam, orang ramai akan memukulnya. Dan dia juga memukul mereka. Namun begitu tak kala aku meluk Islam, aku mendatangi bapa saudaraku, iaitu As bin Hisham. Hisham bukan Hisham Betul As bin Hisham. Dan aku beritahukan kepadanya tentang keislamanku. Anaknya dia terus masuk ke dalam rumah. Aku juga mendatangi salah seorang pembesar Quraisy, kemungkinan besar Abu Jahal, dan aku beritahukan keislamanku kepadanya. Dia juga terus masuk ke dalam rumah. Semua pakat marah. Ibnu Hisham dan Ibnu Jauzi menyebutkan ni, Ibnu Hisham, Ibnu Jauzi ni di antara periwayat hadis. Secara ringkas kejadian ini, ketika Umar memeluk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, orang yang paling gemar mengkhabarkan sesuatu berita di kalangan orang Quraisy. Umar memberitahunya bahawa dia telah memeluk Islam. Maka Jamil bin Ma'mar menjerit, hai orang Quraisy, sungguhnya anak Al-Khattab telah murtad. Umar yang berdiri di belakangnya membalas, bohong. Yang betul adalah aku yang telah memeluk Islam. Orang ramai mengelilingi Umar dan terjadi pukul-memukul antara Umar dengan mereka. Perkelahian itu tamat ketika matahari tepat berada di atas kepala. Ketika itu Umar kelihatan keletihan, lantas dia pun duduk sementara orang ramai masih berdiri berdekatannya. Umar hanya mampu berkata, sudahlah, lakukanlah apa saja yang kamu mahu. Aku bersumpah atas nama Allah, kejumlah kamu mencapai 300 orang, pasti kami tidak akan mempedulikan matahari ini demi menentang kamu semua. Okey. Secara kesimpulan saya nak contoh bila mana dia ni, dia istihar keislaman dia. Orang masuk Islam, orang menyokok, orang buat sokok, orang payu pergi duduk di rumah adalah rumah diam-diam, sengat-sengat. Berbeza dengan Sayyidina Umar, dia masuk Islam, dia habak. Orang-orang Quraisy panggil dia murtad. Lepas tu, di kalangan penduduk Quraisy ni ada seorang pembawa berita, tukang bawa khabar angin, ataupun kita panggil yang tukang bawa mulut ni. Dia memang suka cerita pasal orang. Kalau kita di kalangan kita panggil apa ni? Dia astro, dia timbang dengan apa orang baru kata. Tak lagi dia radio buruk, nyanyi yang kata orang. Lihat dia itu, mulut dia radio buruk, perang tak habis. Dia memang suka cerita pasal orang. Jamil bin Ma'mar. Dia suka cerita pasal orang. Jadi, Sayyidina Umar ni, dia kata, lagu mana cara nak bagi semua orang tahu kata aku ni dah Islam. Sebab bila orang takut kat dia, orang pakat masuk Islam. Lepas tu, dia kata, senang dia. Hampir habaq kat Jamil. Jamil dia beritahu kat orang, sungguh, sak saja. Sak saja. Jamil, aku dah masuk Islam. Dia pun ceritalah. Jamil bin Ma'mar ni cerita, Ahmad tak? Boleh tak aku nak cerita? Yang dia cerita kat semua orang. Kan payah bayar kot. Jenis orang yang suka bawa cerita ni, dia kadang sampai tak ada duduk dalam rumah. Dia punya nak bercerita kat orang. Sini. Apa cerita terbaru ni, nak kena pergi habaq ni. Nak kena pergi bagi tahu, hei orang-orang kampung.
Pilar ni tak gaduh no. Wasa, kekam, piung, 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 piung. Ha? Depi buat tiga kumpulan rosak Depi. 100 orang dah dapat. Kan? Lagi dahsyat fitnah lah ni ya. Jadi, Jamil bin Ma'mar ni dia lebih kuasa dulu dah. Nah, dia pompi tujuh rumah pembesar-pembesar. Semua pakat menyesal lah buatlah Umar masuk Islam. Nah. Tak ada asal. Kak Michael duduk ramai pemuda-pemuda yang duk pukul dia, duk pukul mereka. Mereka duk pukul dia tu. Di pasar Okas. Ha? Pukul dia ni. Pukul dia pukul dia. Sampailah dia penat. Tengah rembang dia duduk. Letih pukul orang. Dia kata, lah ni Amma nak pukul aku, Mama pukul lah. Membuatlah macam mana pun aku. Tapi kalau ada sampai 300 orang, aku nak bangkit dah. Nak diserah diri. Ya? Siapa dia buat lagu ni? Kalau kita katanya kerja bodoh, hampir serah diri buat apa? Dia nak merasai kesakitan. Seperti mana dia menyakitkan orang waktu orang masuk Islam. Dia nak rasa sakit. Ya? Dia nak luka kerana Allah. Sampai koyak rabak baju dia punya pukul. Nah. Tengok makin bertambah hari makin panas. Dia daripada duduk makin berdiri, bila dia makin berdiri balik habis 300 orang. Ni yang contoh. Orang punya takut dekat dia sampai tahap tu. Orang tak main, orang yang tukang pukul pun letih boleh. Sampai letih pukul dia. Kemana subhanallah. Allah Ta'ala bagi dekat dia kan. Allahu qawi, Allah lah yang maha kuat kan. Kekuatan tu Allah bagi dia pinjam. Kepada satu jasad yang bernama Umar. Kan bila mana Jamil bin Ma'mar kata, wahai orang-orang kampung, Umar telah murtad. Tak, dia kata, bukan aku yang murtad. Aku ni betul yang murtad. Dia tu pun tak wani nak cerita banyak-banyak. Pasal dia ada di belakang. Yang dikatakan bila mereka keliling dia sampailah selesai, dia bangkit. Sampai cukup 300 orang dah. Dia pun bangkit 300 tu balik. Setelah kejadian itu, orang musyrik berangkat bersama-sama menuju ke rumah Umar dengan tujuan untuk membunuhnya. Imam Al-Bukhari, ni hadis. Sebut nama Imam Al-Bukhari ada hadis. Meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar yang menyatakan ketika Umar berada di rumahnya dalam keadaan cemas, As bin Wail Syami, ayah Amr bin As datang membawa jubah dan baju sutera yang dilipat. Dia berasal daripada Bani Sahmi. Sementara Bani Sahmi adalah sekutu kami pada masa jahiliyah. Melihat kedatangan As, Umar bertanya, ada apa denganmu? As menjawab, kaummu berikrar untuk membunuhku jika aku memeluk Islam. Umar berkata kepadanya, mereka tidak dapat melakukan perkara itu kepadamu. Maka As pun pergi. Selepas itu As menjumpai orang yang telah memenuhi lembah. Dia lantas bertanya kepada mereka, kamu hendak ke mana? Mereka jawab, menuju kepada anak Al-Khattab yang telah murtad. As berkata, kamu tidak akan dapat membunuhnya. Maka mereka pun mundur kembali. Menurut riwayat Ibn Sa'ad ada tambahan, demi Allah mereka bagikan pakaian yang ditanggalkan ketika itu. Okey, cerita As ni bapa kepada Amr bin As. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia minta perlindungan. Perlindungan agar dia tidak dibunuh oleh puak-puak musyrikin Quraisy. Siapa yang masuk Islam akan ditangkap, dizalimi, disiksa sampai mati. Kalau murtad balik, baru dilepaskan dan dihidupkan. Tapi kalau terus berpegang dengan akidah Islam, mereka akan disiksa sampai mati. Jadi As ni meminta perlindungan kepada Umar Al-Khattab. Jadi yang dia bawa tu tadi, yang dia kata baju sutera, bawa jubah dan baju sutera yang dilipat elok ni, nak bagi sebagai upah ataupun pampasan. Dia kata, ini aku berikan upah baju sutera. Hang tolong pegang baju ni, hang ambil terus dekat hang, tapi dengan satu syarat, hang kena jaga aku dan keluarga aku daripada dibunuh oleh puak-puak musyrikin Quraisy. Lepas tu kata Umar Al-Khattab, hang sebut nama aku saja daripada tak panik. Hang sebut nama aku saja daripada tak panik, dah tentu dia tak akan buat. Sebab itulah bila
Amr bin As, bapa kepada Amr bin As ni, bila dia dengar kata macam tu, dia ada satu kekuatan. Dia kata ni baju ni tak mah. Tahu kenapa Umar Khattab dia tak mah hadiah-hadiah semua. Dia sebenarnya kaya. Dia antara orang yang kaya. Di antara sahabat Rasulullah yang kaya adalah Umar Al-Khattab. Dia berniaga, dia berdagang. Memang pandai dalam bidang perniagaan dia. Semasa hayat dia, dia jadi khalifah. 6 hari dia ronda negeri. Ronda kampung lah, ronda negeri. Lepas mungkinlah kita kata pada daerah ni. Sehari dia tak ada. Sehari dia tak ada. 6 hari dia ada. Orang bakal bertanya, mana dia pergi lah? Sehari dia tak ada. Hari lain dia ada. Hari Sabtu dia tak ada. Dia kata, dia sebenarnya dia ada 2 helai baju. Satu baju dia pakai untuk lawatan. Lawatan. Daripada satu daerah ke satu daerah lain, daripada satu kampung ke satu kampung. Baju tu satu. Satu lagi baju dia pakai untuk bersolat. Dia pakai untuk bersolat. Jadi hari yang dia tak keluar tu dia basuh baju. 6 hari dia tak basuh tu. Dia tak keluar hari tu. Hari tu dia duduk dia dengan Allah dan keluarga dia. Dia berkhaluah seminggu sehari dia tidur. Kalau kita kata hari tu hari family day lah, dia duduk dalam rumah. Dia cuti. Pasal apa? Pasal dia basuh baju tu. Dia tak ada baju tu naknya. Hal dia orang kaya. Tu yang setelah baju tu lawatan rasmi. Tengok baju kita. Hak rapi kelah baju lain. Balik kelah salin pula baju lain. Lagi nak sambung bintang lain baju lain. Kan? Hak nak pergi masjid nak semayang mari insya baju lain. Beg lain pula bawa. Beg lain pula. Balik daripada masjid tu. Nak tidur baju lain pula. Ya. Kenuri ada 3. Atau dah aku hari ni baju ni. Tak lagi hak yang tu. Lain pula. Bukan nak cerita pasal pemimpin. Kita bukan pemimpin. Kita orang biasa lah. Ada dalam rumah kerja benda ni. Apalah nak jawab dengan Allah ni lah. Apalah kita nak jawab dengan Allah. Tak cerita. Kalau kata orang lelaki, dia tak berapa kisah sangat. Pakai baju ni dia tak berapa kisah sangat. Alah orang perempuan, ya Allah, ya Tuhan. Angkat tayang letak. Angkat tayang letak. Mana nak matching? Kan? Aduh, ya Allah, Allah. Apalah nak jawab dengan Allah nanti dah. Pemimpin dunia yang dijamin syurga. Selain baju tu. Baju tu lah dia ronda kampung, baju tu lah ronda daerah, baju tu lah ronda negeri. Seminggu sekali basuh. Duduk dalam rumah. Kering pula. Kering pula. Yang mana ketika mana Sayyidina Osman bin Affan naik menjadi khalifah, waktu dia berdiri di atas mimbar, terlihat pada pakaiannya ada 30 tampalan ditampal dengan kulit kambing. Lepas tu dia berkata, Sayyidina Osman ni di antara sahabat yang kaya, okey? Dialah yang beli telaga dekat Yahudi. Awaklah pemimpin negara, Amirul Mukminin pakai baju macam ni. Tak ada jawab apa, aku nak jadi macam Sayyidina Umar. Walaupun memiliki negara dan segala isi harta di dalamnya. Tapi hanya dalam hayat dia ada selai je baju. Bila orang tanya dia pasal apa, hang tak mau banyak-banyak baju. Dia kata, aku takut nak jawab apa pada Allah nanti. Apa yang aku nak jawab pada Allah nanti. Kita ni apa yang kita nak jawab pada Allah nanti. Waktu dia meronda, dia jumpa seekor bangkai kambing mati. Mati kambing tu. Baru mati. Dia terjak dekat kambing tu. Anak dia, Abdullah bin Umar yang catat hadis ni. Yang pasal apa yang ayah dia teriak dekat kambing tu. Bukan orang mati, kambing mati. Dia teriak pasal apa.
Dia kata, kalau aku tak tahu, dia kata kambing ni mati pasal apa. Tapi aku risau kalau kambing ni mati kebuluran. Aku takut dia dakwa aku di hadapan Allah. Aku mati kebuluran, Amirul Mukminin kekenyangan. Sampai pada kemaslahatan binatang pun dia nak kena ambil tahu ke? Ya? Itu pemimpin. Sebenarnya susah nak jadi pemimpin. Tak sampai cita-cita lah nak jadi pemimpin. Nah, ada yang bertanding kah kali ni? Saya bertanding lah. Kalau kata dah masuk nama cabut bang lah. Jenuh nak jawab kot. Nah. Jenuh nak jawab kot. Tak usah bertanding lah. Tak apa, orang panggil pergi pangkah, kita pergi pangkah. Apa yang patut. Jangan pangkah semua sudah. Saya kan nak berkempen, kan nak sontak. Jalankan tanggungjawab. Kita sebagai umat manusia ada tanggungjawab. Jalankan tanggungjawab kerana Allah. Kalau nak cari pemimpin lagu Umar Al-Khattab, memang tak ada dah kot. Kan, tapi lepas dia wafat, cicit dia naik. Siapa dia? Umar Abdul. Kita cerita pasal dia. Tak apa. Cerita pasal tok nenek dia tak dulu. Okey. Okey, demikianlah dia kata kesan keislaman Umar terhadap orang musyrik. Adapun kesannya terhadap orang Islam dapat dilihat dalam riwayat yang dibawakan oleh Mujahid daripada Ibnu Abbas yang menyatakan satu hari aku bertanya kepada Umar Al-Khattab, apakah sebabnya Tuan digelar Al-Faruq, yakni si pembeza? Maka Umar pun menjawab, Hamzah memeluk Islam 3 hari sebelum aku. Umar menceritakan cara Hamzah memeluk Islam kepadaku. Selepas itu Umar meneruskan, ketika aku memeluk Islam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kita berada dalam kebenaran sama ada kita mati maupun hidup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, betul, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kamu berada dalam kebenaran sama ada kamu mati maupun hidup. Jadi kenapa kita perlu bersembunyi? Seperti ini tanyaku lagi. Demi zat yang telah mengutus baginda dengan kebenaran, kita perlu keluar untuk menonjolkan Islam. Tegasku pada baginda, maka kami pun keluar mendakwakan Islam dalam 2 barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah, sementara barisan lain akulah yang memimpinnya. Debu yang berterbangan kerana debu yang berterbangan kerana pijakan kaki kami kelihatan seperti tepung yang berhamburan sehinggalah kami sampai di Masjidil Haram. Umar meneruskan, tatapan mata orang Quraisy tertuju kepadaku dan juga kepada Hamzah. Mereka seakan-akan diterpa penderitaan dahsyat yang selama ini belum pernah mereka alami. Oleh sebab itulah pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelar aku sebagai Al-Faruq. Itu dia baru beberapa jam dia masuk Islam, dia terus mendapat gelaran sebagai Al-Faruq. Ini cepat nah. Cepat dia dapat. Sebab apa? Sebab dia tanya Rasulullah, kita ni betul ya kan? Kita di kalangan orang yang benar. Ya, kita memang benar. Kalau benar, kenapa kita nak menyorok? Kenapa kita perlu bersembunyi? Kita bukan salah. Rasulullah kata, kalau mati pun kita betul, kalau hidup pun kita betul. Kita memang di pihak yang benar. Jadi kalau kita di pihak yang benar, kenapa perlu kita bersembunyi? Dia kata, jom kita keluar. Keluar di mana? Yang paling diidamkan oleh baginda dan para sahabat yang lain untuk tawaf di Baitullah. Nak tawaf di Baitullah. Jom dia kata, jom dia bawa. Kita buat dalam 2 barisan. Dia tak ramai. Lepas ada 40 orang. Kan kata dia yang ke-40. Jadi tolak yang perempuan-perempuan dalam mereka ada dalam 28 orang. Buat dalam 2 barisan. Nak pergi ke Baitullah. Jadi tak jauh kan? Umar Al-Arqam ke Baitullah jauh tak? Tak jauh. Kalau kita duduk di atas bukit Safa, nampak dah Baitullah? Nampak kan? Sebab tu kita Bismillahirrahmanirrahim kan kita duduk takbir. Waktu kita nak mulakan sa'i. Nampak dah Baitullah? Dulu nampak lah ni di depan Selindung. Dulu memang nampak terus Baitullah. Sebab tu Syaratina Hajar waktu dia cari ayak tu, sambil dia jenguk anak dia duduk tunjai-tunjai kaki di sisi Baitullah waktu tu tak ada lagi lah nak. Dia boleh nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk suruh anak tu sabar. Sabar. Dia baru duduk cari ayak. Kita ni duduk ulang buat
manasik umrah, manasik haji, daripada tingkah laku yang pernah dibuat oleh Sayyidatina Hajar ketika mencari air. Nah, dia duduk atas sofa lah. Rumah Al-Arqam bin Al-Arqam tu di kaki bukit Sofa. Jadi jauh tak dengan Kaabah? Tak jauh mana. Nak keluar tu takut. Tapi oleh kerana adanya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, kita buat dua barisan. Barisan depan dibawa oleh Hamzah, barisan kedua dibawa oleh Sayyidina Umar. Bila bawa pergi, macam nak terpercil mata buat kuras tengok kat Hamzah, tengok kat Umar. Siapa tak berani buat apa? Siapa tak berani buat apa? Nak dipukul? Takut. Takut. Dua orang bodyguard yang Rasulullah bawa ni sangat-sangatlah hebat. Mau tak mau, putih mata lah pandang saja. Boleh tawaf. Lepas tawaf, mereka boleh bersolat di situ. Tu yang kata Sayyidina Umar, debu-debu yang berterbangan ni jadi macam tepung ni. Naik tinggi ni. Nampak orang Islam ada yang dalam ketakutan. Tapi tak apa, kata jangan takut. Umar ada. Dulu pakat tak berani keluar, lagi dapat kat Umar, dia potong kepala. Dia tak takut dah. Umar dah, dia takut. Jangan takut. Itulah yang berlaku. Juga daripada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang berkata ketika Umar meluk Islam, Islam timbul terang-terangan. Seorang yang didakwahi secara terang-terangan. Kami boleh membuat majlis dan berhalakan di sekitar Kaabah. Tak buat apa pun tak apa. Kami juga dapat bertawaf mengelilingi Kaabah dan kami mampu mengimbangi orang yang kasar kepada kami serta membalas sebahagian yang dilakukan dengan setimpal. Daripada Abdullah bin Mas'ud pula berkata, kami hidup lebih kuat sejak Umar memeluk Islam. Nikmat dan rahmat yang telah pun Allah Ta'ala anugerahkan kepada satu jasad yang bernama Umar bin Al-Khattab Al-Faruq, yang mana kedatangannya ke dalam Islam membawa satu cahaya, sinar dan kekuatan di dalam Islam untuk terus tersebar. Sebab dia di antara yang disebut sebagai kekuatan tangan kanan Nabi SAW. Pernah satu ketika, saya ambil masa sikit lagi dah. Pernah satu ketika Nabi SAW tidur. Bermimpi seolah-olah baginda berada di dalam syurga. Ini Nabi cerita kepada Abu Hurairah. Hadis ni Abu Hurairah yang rakam. Rasulullah kata, semalam aku bermimpi seolah-olah berada dalam syurga. Aku melewati beberapa tempat yang indah. Pohon-pohon, buah-buahan, bunga-bungaan, sungai yang mengalir, harum-haruman, kata Rasulullah SAW. Pada satu tasik yang luas, kulihat berkelip-kelipan cahaya lu'lu'an mansura, mutiara. Batu tu mutiara. Batu delima, lu'lu' ni. Lu'lu' ni mutiara permata berlian. Dan dia kata, di sisi tasik tu aku lihat seorang wanita yang cantik, kata Rasulullah. Tak pernah kulihat secantik itu wanita di atas muka bumi ni. Lalu aku bertanya kepada wanita tersebut, kamu ni milik siapa? Kata wanita tersebut, aku milik Umar Al-Khattab. Dia baru masuk Islam yang masa tu. Aku milik Umar. Maka kata Nabi, Nabi mimpi ni bukan cerita betul. Dia mimpi, Nabi kan mimpi wahyu. Nabi kata, aku cepat-cepat menghindarinya. Kerana aku tahu Umar ni cemburu orang dia. Aku cepat-cepat hindar. Nabi pun dah dengar-dengar. Umar punya. Dia terus. Pula dan aku terjaga daripada mimpi. Aku tersenyum. Fikir sendiri dia rasa nak tergelak. Lepas tu kata Abu Hurairah, bila Rasulullah dah cerita kat dia macam tu. Abu Hurairah kata, cerita tak ikat Umar? Tak cerita. Tak cerita. Ceritalah kata Abu Hurairah. Kabar ni kabar gembira. Sebab Rasulullah mimpi dia masuk surga. Dah tentu memang surga tempat dia. Lepas tu, Rasulullah cerita dekat dia. Sampai kepada perempuan ni, Rasulullah cepat-cepat hindar. Dia menangis ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Apa yang ada padaku adalah milikmu.
Apa yang ada padaku adalah milikmu. Tak ada langsung rasa iri hati, cemburu dan sebagainya. Kalau nyawa aku pernah minta aku bagi. Apatah lagi wanita yang aku tak pernah jumpa pun. Maka kata Nabi SAW, aku sampaikan cerita ni. Bahawasanya engkau adalah ahli surga. Dan ketahuilah, milikmu jua. Yang dia anak bidadari dah ada dah. Dah duk tunggu dah dia di tasik tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah Sayyidina Umar Al-Khattab. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Kalau ada rezeki dah, 169. Sayyidina Umar berhijrah. Ada soalan nak tanya? Okey, hukum berdehem banyak kali. Berdehem banyak kali di dalam solat. Okey. Berdehem adakah kerana tabiat ataupun kerana gangguan bersuara? Okey. Saya bagi pendapat dah. Mengikut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berdehem di dalam solat jikalau tabiat. Maksudnya dia memang ada tak orang yang suka kalau berdehem kerana tabiat, batal. Kerana ia dianggap sebagai bersuara yang lain daripada bacaan rukun qauli. Tetapi berdehem di dalam solat kerana berlakunya balgham. Banyak dia rengkuh. Kalau kita tak berdehem, kemungkinan bacaan rukun qauli kita seperti Fatihah tu terganggu. Dia serak ke keluar, tak puas ke keluar atau suara kita tertahan dengan sebab sesuatu gangguan di bahagian rengkuh. Maka kita berdehem. Sekali tak sah, tak sempurna. Macam ada lagi kesan dia. Berdehem sekali lagi. Berdehem sekali lagi. Tak mengapa jikalau untuk memfasihkan bacaan. Tetapi dia yang boleh membawa batal kalau dengan sengaja. Tengok keadaan kita. Ada orang yang suka berdehem. Saja-saja ada juga orang macam tu. Ada yang kerana gangguan pada tekanan suara ketika waktu dia nak baca sesuatu. Jadi tak apa. Ya. Okey, baik. Sembahyang sunat isyraq, masa tempoh dia tu daripada lepas subuh tu ada isyraq kan. Kalau kata kita orang yang menanti isyraq daripada subuh, isyraq tu 40 minit. 40 minit. Dan selepas 40 minit tu ada isyraq. Dia tak lama. Dia lebih kurang setengah jam. Dia lebih kurang setengah jam. Tapi kita tengok habis subuh pukul berapa? Subuh ni habis 72 minit. Katalah contoh 72 minit. Tunggu seketika 40 minit. Dalam tempoh 40 minit. Dalam tempoh 40 minit adanya isyraq. Jadi kita boleh ambil dalam tempoh 40 minit isyraq. Habis 40 minit duha. Dia kata sembahyang duha lepas 27 minit daripada syuruk. Sebab tu yang saya kata kita ambil 40 minit. Bila 40 minit lepas subuh kata 75 minit kan. 75 minit dalam tempoh syuruk ni. Tak maksud syuruk ni apa? Isyraq. Matahari nak terbit. Matahari nak terbit keluar. Dalam tempoh 40 minit tu dia sedang dalam perjalanan. Kita sebagai hamba Allah yang tak tahu tempoh perjalanan dia tu betul-betul naik ke tak naik. Jadi kita berjaga dalam tempoh 40 minit. Kemudian dalam tempoh 40 minit tu adalah 27 minit tu.
Nah, bermakna 7-5 minit ada subuh. 7-5 minit campur dengan 40 minit jadi 7.40, 7.45. Dalam tempoh 7-5 minit tu ke 7.45 tu. Yang tu kena berjaga-jaga. Okey. Saya bagi satu masa yang paling cantik. Ambillah 7.20. Sembahyang sunat, isyraq. 7.20 atau 7 suku. Nah, lepas tu lepas sikit duha. Nah, 7 suku atau 7.20. Bagi siapa-siapa yang sepanjang hayat tak pernah buat, buatlah dia sunat muakkad. Sekali seumur hidup. Kalau siapa yang tak kerja apa, tak payah duduk di kacau kopi, tunggulah sat. Tunggulah sat. Sat saja, tak lama, sat saja. Nah, hanya 2 rakaat. Jadi, kat sana kita berjaga-jaga 40 minit dalam tempoh. Habis waktu subuh hingga sebelum duha. Kemudian, masa itulah yang disebutkan matahari naik. No? Cuma kita ni tak boleh bagi tahu waktu yang tepat sebab matahari tak naik pada waktu yang sama kan. Dia ikut subuh masuk pukul berapa. Subuh masuk pukul berapa, kemudian subuh habis pukul berapa, tempoh selepas subuh habis tu. Daripada 7.5 minit sampai 7.45 itu isyraq. Itu isyraq. Jadi kita berjaga-jaga dalam waktu tu. Bolehlah nak sembahyang. Mungkinlah kadang-kadang tersedak. Tak boleh. Tak boleh. Isyraq lebih awal. Lebih awal 20 minit daripada duha. Nah, kalaulah ikut pengajian cara Tok Guru saya ajak, dia kata 15 minit lepas isyraq duha. 15 minit lepas isyraq duha. Jadi kalau kata terlambat sikit, bukan isyraq dah. Dia jadi duha. Dan lah, bolehlah buat di rumah. Isyraq. Dah berpindah tempat, dia kata tak boleh. Dah berpindah tempat. Mengikut satu pendapat kata kita jangan pindah ke mana-mana lagi. Tunggu. Tapi kita ni, saya kata kita ni ada musyaqqah keperluan. Kan kadang-kadang mungkin nak terkencing ke. Macam kita duduk di sini, kita nak balik. Berpindah, boleh tak? Boleh. Diharuskan. Walaupun ada satu pendapat kata, kalau nak isyraq, kena duduk dia ada sikap sembahyang. Jangan bangkit-bangkit. Agak susah untuk kita istiqamah. Ya. Oh, niat solat isyraq ke? Okey, nak niat dalam Arab ke nak niat dalam Melayu? Saya bagi niat Arab dulu nak. Ini lafaz sunat. Okey. Usolli sunnatal isyraq ataupun usolli sunnatal syuruq raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau nak sebut isyraq pun boleh, kalau nak sebut syuruq pun boleh. Apa dia maksud isyraq ataupun syuruq? Terbit. Terbit. Okey. Kemudian dalam bahasa Melayunya ni wajib. Tadi yang saya sebut lafaz tu sunat. Ini wajib. Sahaja aku sembahyang sunat isyraq ataupun sahaja aku sembahyang sunat syuruq. 2 rakaat. Tak payah sebut 2 rakaat tak apa. Sahaja aku sembahyang sunat syuruq. Pun jadilah. InsyaAllah. Bacaannya sama saja. Macam-macam yang lain juga. Cuma masa yang berbeza-beza. Dia ni nak kena jaga masa. Orang yang kajian jaga masa. Tapi ke mana boleh duk tunggu dah. Kalau yang teralik sikit ya. Okey. Ada apa no? Ada apa? Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya macam solat sunat mengiringi waktu macam solat sunat rawatib kan? Ada 2 kan, muakkad dan tidak muakkad Ustazah. Tapi kita nak tahu kita lebih elok buat muakkad tu maksudnya yang sunnah ya Rasulullah buat. Macam mana tu Ustazah nak utamakan ya? Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan solat sunat rawatib. Saya selalu cerita sunat rawatib ni ada 2 jenis. Satu muakkad, satu ghairu muakkad.
Kan? Yang mana yang muakkad, yang Rasulullah suruh buat dan Rasulullah buat tak pernah tinggal. Sehingga kan Rasulullah meletakkan solat sunat rawatib lebih baik daripada solat tarawih. Solat sunat rawatib lebih baik daripada solat sunat yang lain-lain. Lebih baik. Daripada solat tahajud pun rawatib Rasulullah kata lagi baik. Dia ada muakkad, maksud muakkad ni yang dituntut yang terbaik. Dan ghairu muakkad, yang tak dituntut tapi kalau buat lagi baik. Okey? Yang muakkadnya Rasulullah beritahu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ada 12. Rasulullah beritahu kepada Abu Hurairah ada 10. Okey, ini yang muakkad. Yakni bermula 2 rakaat sebelum subuh. Diikuti 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Jadi dah 10. Okey? 10. Kemudian itu dia beritahu dekat Abu Hurairah. Kak Umar dia kata 12. Kak Umar dia kata 12. Jadi kita pakai dua-dua ni. 2 rakaat sebelum subuh. Subuh akad. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Menjadikan 12 rakaat solat sunat muakkad. Solat sunat rawatib muakkad. Okey, yang ghairu muakkad. Yang kita sebut 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat selepas isya. Ada yang buat 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar. Itu ghairu muakkad. Mana lagi baik? Muakkad ke ghairu muakkad? Kita nak buat amalan, kita nak cari yang terlebih baik. Buatlah ghairu yang muakkad. Kalau nak buat ghairu muakkad boleh. Itu yang lagi baik. Faham? Nak buat yang terbaik, buat ke semua tu. Tapi kalau tak mau baik, tak buat langsung. Tak buat nak baiklah, no? Baik juga kan? Baik juga, jadi sembahyang. Jadi sembahyang 5 waktu. Okey, baik. Terima kasih, Niza. Terima kasih, Ustazah. Faham. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum, Ustazah. Awabin? Ya. Sudah awabin selepas maghrib sahaja. Ya. Ya, siapa dia? Kak Noriah. Kak Noriah. Ya, Ya, silakan. Nak tanya bab apa? Tadi kisah sahabat tadi kan, Sayyidina Umar dia bersederhana kan, zuhud kan, walaupun dia berkemampuan kan. Kalau kita hari ni kita macam pakaian banyak sangat kan, Ustazah. Kalau kita nak kain kita tu kita nak buat macam mana, Ustazah? Kalau dah banyak sangat kan. Kalau kita ikut cara zuhud pula akan dicemuh pula, Ustazah. Tu yang duk fikir kan. Okey, baik, berkenaan dengan pakaian. Sahabat kita tanya berkenaan dengan pakaian. Kalau kita nak ikut cara Umar Al-Khattab, dia berzuhud dengan 2 helai pakaian. Kalau kita nak tengok yang kita hari ni, kita nak berzuhud. Kita ni bukan berzuhud dah. No? Kita bukan berzuhud dah. Masuklah yang duduk di atas ni. Bukan berzuhud dah. Kita nak buat macam mana? Kata sahabat kita, kalau kita tak berzuhud, kita mungkin, kalau kita berzuhud, kita mungkin akan dicemuh oleh sahabat. Hang ni fashion lama lah, ni ketinggalan zaman, kain ni kain fashion lama. Orang tak pakai dah fashion macam ni. Tidak? Kan? Ni apa ni, lagu mana ni tudung zaman 60-an. Orang akan kata, betul tak? Okay, baik. Bila kita duduk fikir apa yang orang kata, Allahu Akbar. Sampai mati orang takkan berhenti kata. Sampai kita di dalam lahat, mati hak dah 100 tahun yang sudah pun dia kata lagi. Kawan nak mati 100 tahun dah. Dia pun kata lagi. Kan? Ya? Nampak macam mana? Kita tak boleh tutup mulut orang. Mulut kita pun tak boleh tutup.
Orang dia tengok apalah. Ni zaman dulu-dulu, zaman Tok Nadok dan disebut. Kan? Sebenarnya kita nak berzuhud ni bukan sekadar pakaian. No? Hati. Ya. Hati kita. No? Ini yang susah. Kita hati ni dengan sensitif, tak boleh silap sikit kan. So, kalau kata kita ni nak bandingkan dengan para-para sahabat, kita boleh baca ya sejarah. Kita kagum dengan keimanan, ketinggian, keimanan, budi pekerti, mereka memang hebat. Jauh dengan kita ni, kalau kita kata langit dan bumi tu jauh lagi kita dengan mereka. No? Mereka ni sebab dididik terus oleh Nabi SAW. Nabi didik kita juga, tapi tak jadi kita hidup dalam penuh kemewahan. No? Allah. Entahlah macam mana lah. Entah mbak pakaian ni saya pun takut lah. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Korban? Ha? Surat taubat bila-bila masa pun. Bila-bila masa. Nah, kecuali waktu takbir. Ya. Saya dengar ada seorang panggil saya ya, kalimah. Ya. Ya, mandi sunat taubat. Yang ni kan mungkin sekali seumur hidup. No, mandi sunat taubat. Yang mana mandi taubat ni kita mandi macam biasa. Mandi macam biasa tapi niat tu. Niat awal. Mula-mula yang singgah ke kulit kita. Ha? Seumur hidup kita buatlah sekali. Sunat taubat kita tak tahu no, dosa kita ni terpalit entah macam mana. Berbulu hitam di tubuh badan kita no. Jadi mandi sebagai simbolik membersihkan dosa. Ya, Kak Long. Oh, dah kat tangan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita tengah duduk semayang tu nak ubah niat. Malah dah buat witir sebelum tidur. Lepas tu bangkit tahajud. Kita buat, terlupa kita buat. Sedangkan dalam sehari semalam ni, witirannya sekali. Tapi kita dah terlupa, kita terbuat. Tengah-tengah kita dah witir, kita teringat, semalam dah buat, boleh dah nak ubah. Okey, niat tak boleh ubah. Tapi Allah Ta'ala akan kira. Kalau kita buat witir tu waktu tahajud, maka itu tahajudnya. No? Niat tak boleh diubah. Sebab dia tengah duduk berjalan. Tapi kalau sebelum baru boleh niat. Baru boleh ubah niat tu. Kalau tengah-tengah duduk solat, tak boleh tukar dah niat. Macam kita sembahyang fardu lah. Tengah-tengah duduk sembahyang fardu, lupa rupanya aku dah sembahyang zuhur, terhidung. Mungkin tidak sembahyang pula. Tengah-tengah duduk sembahyang rakaat kedua lah. Tadi aku sembahyang dah. Ni aku sembahyang lagi. Baik, dia dapat pahala solat sunat. Dia ulang sembahyang fardu 2 kali. Yang kedua dapat pahala sunat. Begitu juga dengan witirnya. Apa dia? Tersalah niat. Okey, walaupun tersalah niat tapi kita berulang, dia dapat pahala sunat. Yang asar tu. Sembahyang asar niat zuhur. Oh, kita buat zuhur tapi kita niat asar. Memang yang tu tak betul. Yang tu memang tak betul. No, tak boleh. Kita sembahyang zuhur, sebab tu dia kata qasad, ta'yin. Tang ta'yin tu dah tak betul. No? Jadi kalau kata dah lepas bicara tadi aku niat asar umumnya pada zuhur. No? Apa jadi? Sembahyang tu tidaklah sia-sia. No? Bagi salam. Rongkaikan sebab niat dah tak betul. Rongkaikan. Kalau kita teringat di tengah-tengah. Nah? Rongkaikan maksud batalkan lah. Nah? Jangan bagi salam. Kalau bagi salam rugilah. Balik, no? Habis, no? Saya minta maaf banyak-banyak dah. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah esok ada di surah 5. Tafsir surah Al-Lail. Nah? Tafsir surah Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. Terima kasih. Terima kasih semua sahabat. Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.